Salam sejahtera semua pelajar. Bahagian ini saya akan berbincang dengan anda tentang teori pengeluaran. Okey, pelajar perlu memahami bahawa apa yang anda belajar dekat teori pengeluaran adalah belajar tentang jangka masa pendek. Okey, berdasarkan kepada silibus anda hanya belajar dekat jangka masa pendek. Okey, untuk menerangkan bahagian teori pengeluaran ini, terdapat dua andaian pelajar perlu andaikan. Pertama, pelajar kena andaikan pengeluaran hanya menggunakan dua input sahaja, iaitu input berubah, input tetap dan juga input berubah. Okey, kenapa kita kena ada input tetap? Yang menunjukkan bahawa dia merupakan jangka masa pendek. Di sini, input tetap ini saya andaikan dia adalah tanah. Okey, dan input berubah adalah buruh. Di mana buruh boleh bertambah apabila output yang dikeluarkan bertambah. Maka dia dikategori sebagai input berubah. Andaian yang kedua adalah tingkat teknologi tidak berubah. Okey, dan seterusnya fungsi pengeluaran adalah QS bermaksud total product. Jumlah keluaran. Okey, adalah FT buruh. Bermaksud jumlah keluaran adalah dihasilkan gabungan antara tanah dan buruh. Difahamkan tanah adalah input tetap, maka di atas ini kita akan satu parang menunjukkan dia adalah input tetap. Okey, sekarang kita telitikan dekat jadual ini. Mungkin anda akan keliru, kenapa jadual ini macam ini? Okey, kita fahamkan guna konsep yang paling asas. Let's say ini adalah satu bidang tanah. Okey, ini adalah satu bidang tanah. Okey, kalau tak ada QL ini menunjukkan buruh, quantity labor. Okey, TP ini menunjukkan total product. MP ini menunjukkan keluaran sub, ismi marginal product. Cara pengiraannya adalah menggunakan rumus perubahan TP bahagi kepada perubahan QL. Okey, keluaran purata bermaksud average product. AP rumus dia adalah TP bahagi kepada QL. Okey, kita cuba fahamkan dekat sini. Berdasarkan daripada sebidang tanah. Let's say ini adalah tanah, sebidang tanah 3 hektar. Let's say. Okey, kita jangan hirau dia berapa hektar. Asalkan sebidang tanah. Okey, sekarang kalau tak ada buruh kerja, ada keluaran tak? Tak ada. So, keluaran dia adalah kosong. Bila masukkan seorang buruh dekat sini, dia cucuk tanah, okey, siram air. Oleh sebab dia seorang yang buat je. Jadi dia hanya berupaya menghasilkan keluaran 10 kg jagung. Let's say kita hasilkan jagung. Okey, bermaksud hanya berupaya menghasilkan 10 kg jagung. Okey, bila buruh kedua masuk, sudah ada dua orang. Dia cucuk sebidang sini, dia cucuk sebidang sini. Okey, then mereka dah start ada penghususan kerja. You cucuk, saya siram air. Nanti you buat ini, saya buat ini. Khususkan. Jadi pengeluaran dia jadi kepada 30. Okey, lepas tu tambahkan seorang buruh lagi. Orang yang ketiga masuk. Nampak tak? Dia cucuk di cucuk tanah di bahagian ini. Okey, dia orang tak ada. You jaga ini, saya jaga ini, saya jaga ini. Start penghususan kerja. Keluaran yang bertambah dengan banyak sekali, jadikan kepada 60. Okey, buruh keempat masuk. Okey. Dah start. Macam sesak sikit. Okey, tanah ini dah hampir fully guna. So, tambahkan jadi 80. Bila kan tambahkan buruh yang ke-5 lagi. Semua dah cucuk. So, dah hasilan dah maksimum, iaitu 90. Tambah seorang buruh lagi, dah jadi 60 orang buruh. Okey, buruh ke-6 ini actually dah tak ada tanah untuk dia cucuk. Mungkin dia hanya gantikan orang pergi tandas. Dia tu orang cucukkan sekejap. Dia silam air sekejap kalau orang pergi tandas. Okey, dekat kes ini, buruh yang ke-6 ini masuk. Jumlah keluarannya tak berubah. Masih lagi 90. Sudah mencapai had maksimum. Okey, dah bertambah lagi seorang buruh. Buruh yang ke-7 masuk. Dah ada orang tak payahlah kerja. Kenapa dia tak payah kerja? Sebab tak ada tanah untuk dia cucuk. Ada orang siram air. Dia macam dah start malas. Ada setengah orang dah start psikologi dia tak seimbang. Dia tak payah kerja, buat apa aku kerja. So, nampak tak? Sudah start sebahagian dia akan menyebabkan bersifat malas. Bila dah bersifat malas,
kita tak cucuk tanah, silang air dengan hasilnya maksimum. So, hasilan kita sudah berkurang, jumlah keluaran berkurang. Okay, so maka berdasarkan daripada jumlah keluaran ini, kita boleh dapatkan MP, iaitu gunakan rumus MP adalah perubahan TP bahagi pada perubahan QL. So, maka dekat sini 10 tolak 0, buruh 1 tolak 0. So, maka kita dapat 10. Okay, kenapa ini dash? Sebab sebelum ini tak ada data. 0 tolak 0, 0 tolak 0, 0 bahagi 0, make error, dapat dash. Okay, AP macam mana kita dapatkan adalah bahagian TP bahagi kepada QL. TP 10, label berapa? 1. 10 bahagi 1 dapat berapa? 10. Inilah cara dapat TP, dapat MP dan AP. Okay, sekarang kita cuba kaitkan ataupun kita analisis sikit tentang jadual ini. Kita telitikan dekat TP ini. Starting dia adalah bertambah 10. Bila tambahkan seorang buruh, hasilan dia bertambah. Tambahan keluarannya 20. Tambahan keluaran 30 daripada buruh unit kedua, ketiga. Okay, tambahan berapa? 20. Tambahan dah 10. Sini ke sini tambahan berapa? Abu? 0. Sini ke sini berapa tambahan? Tak ada tambahan. Berkurang sebanyak 10. So, berdasarkan daripada nombor 10, 20, 30, anda boleh dapati pada mulanya kita punya TP, jumlah keluaran sampai buruh ketiga ni, jumlah keluaran kita adalah bertambah dengan kadar bertambah. Okay? Lepas tu jumlah keluaran TP masih lagi bertambah, nombor dia bertambah lagi 60 ke 80, 80 ke 90. Tapi dia adalah bertambah dengan kadar berkurang. Okay? Lepas tu dia adalah bertambah dengan kadar berkurangan, juga dia ke arah negatif. Okay? Dan anda boleh nampak ini dekat MP. Dia bertambah dengan kadar bertambah. Keluaran sub ini bermaksud tambahan. Sub itu bermaksud tambahan satu buruh. Okay? Lepas tu ini adalah bertambah dengan kadar berkurangan dan ini negatif. Okay, kita fahamkan konsep ini. Kalau base by matematik dia bertambah dengan kadar bertambah, graf dia akan macam ni. Lengkung masuk. Kalau dia bertambah dengan kadar berkurangan, graf dia akan macam ni. Berbentuk cembung sikit. Okay? So, kita cuba telitikan. Ini dah sampai satu maksimum 90-90. Okay, sekarang saya cuba kaitkan dua ini. Ingat, ini adalah kuantiti label QL. Kuantiti buruh orang. Oleh sebab dekat gambar raja sini, saya akan lukis raja TP. Maka sini TP, jumlah keluaran. Saya fahamkan TP pada mulanya bertambah dengan kadar bertambah. So, dia bertambah dengan kadar bertambah. Like that, curve masuk. Lepas tu bertambah dengan kadar berkurangan. Kadar berkurangan. Okay, sampai maksimum, lepas tu turun. This is your TP. Okay, this is your maximum, let's say. Maksimum dekat buruh berapa? Ke-6. Okay. Starting bertambah dengan kadar bertambah. Okay. Inilah gambar raja bagi TP. Ada yang lengkung masuk. Menunjukkan bahawa kadar bertambah. Lepas tu cembung. Okay. Yang bahagian cembung ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia bertambah dengan kadar berkurangan. Okey, yang bawah ini, misal masukkan raja bagi MP dan juga AP. Step by step. Saya masukkan MP dulu. Kita fahamkan, MP bertambah sampai maksimum 30. Lepas tu turun, kosong, negatif. Bermaksud dia akan naik 10-20. Dia akan naik sampai 30, ini maksimum. Lepas tu turun. Turun. Okey, kita fahamkan MP kita bertambah dengan kadar bertambah. 10, 20, 30. MP menunjukkan nilai bertambah. MP maksimum. Turun. Misal, kenapa TP ni maksimum MP kosong? Kita cuba teliti dekat sini. Bila TP capai maksimum, MP kita akan bernilai kosong. TP maksimum, MP bernilai kosong. Pada buruh yang berapa? Ke-6.
Okey, misal kenapa you buat titik sini? Sebab dekat sini kita fahamkan MP meningkat bermaksud tambahan seorang buruh, tambahan keluaran dia adalah semakin meningkat sampai maksimum. Ini sama konsep dengan kadar bertambah. Kadar bertambah menunjukkan bahagian lengkung. Okay, so inilah. Okay, berapanya maksimum bagi MP? 30. Masukkan 30. Buluh berapa? Buluh yang ke-3. Okay, sekarang saya cuba masukkan gambar raja bagi AP. Kita fahamkan dekat sini juga AP juga meningkat sampai satu maksimum. Nilai maksimum dia 20. Lepas tu dia menurun. Tapi dia sentiasa bernilai positif. AP tak akan bernilai negatif. Dia cuba tengok kalau keluaran dia 1. Okay, buruhnya 1000. AP kan. Dia pun akan dapat 0.0001. Dia tak akan 1, 2, 3 betul. Dia tak 0.01. Dia tak akan bernilai negatif. That's why kita fahamkan dekat sini. Cuba teliti lagi AP punya maksimum adalah lebih lambat daripada MP punya maksimum. So kita fahamkan dia start dekat sini. Let's say sama start dekat sini. Okay, dia 4. Okay, kita fahamkan dia maksimum lepas tu dia turun. Okay, dia akan turun. Dan sentiasa bernilai positif. Okey, kita fahamkan AP maksimum dekat sini. AP maksimum dekat buruh berapa? 4. Nilainya berapa? 20. Okey, ingatkan pelajar, masa kita lakarkan gambar raja adalah berdasarkan kepada jadual di atas. Okey, so bahagian yang melakarkan gambar raja TP, MP dan juga AP adalah setakat ini sahaja. Harap anda faham.